A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kita sekali lagi di segmen kelebihan 21 kelebihan berniaga. Hari ini kita akan buat video part 2. Semalam kelebihan 21 kelebihan berniaga part 1. So seperti yang saya janjikan, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana memanjangkan usia kita. So kita dapat berjumpa sekali lagi. Dan hari ini adalah 28 bulan Julai 2021. Malam ni saya ada FB Live bercakap pada pukul 8 malam, bercakap tentang peluang-peluang perniagaan dalam industri halal pasca COVID-19. Sila join saya pada malam ini. Dan banyak yang saya akan bincangkan dan saya akan berkongsi pengalaman saya, pengetahuan saya tentang perniagaan industri halal. Jumpa saya malam ini pukul 8 malam hingga 9 suku malam. So, alhamdulillah bi'alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, saya sambung poin yang ke-11 untuk 21 kelebihan berniaga yang saya akan ingin kongsikan bersama anda semua. Saya harap anda subscribe YouTube channel saya Izam Syed Mota. Subscribe, like and share. Okay. So poin yang ke-11 kelebihan berniaga adalah sky is the limit. So dalam bahasa Malaysianya, langit adalah had kita. So kita bayangkan betapa tingginya langit. So begitulah kelebihan kita berniaga. We can go as far as we want. Kita boleh berniaga di Malaysia, dan kalau kita mahu pergi jauh, kita boleh pergi ke luar negeri. We can go global. So sky is the limit. So kalau kita makan gaji terhad, kalau walaupun kita boleh lebih melakukan banyak perkara, walaupun kita tahu kita punya banyak kebolehan dan kelebihan dan kepakaran, kepintaran yang kita ada, tapi bila bekerja dengan orang, they will limit your skills. So they will limit your world. So when you do your own business, sky is the limit. So peluang anda nak membuktikan kebolehan anda, keterampilan anda, kepakaran anda amat terbentang luas. So kalau seperti saya, dulu saya makan gaji, jawatan saya hanya seorang project manager, only one position. Tapi sekarang saya juga seorang motivator, I'm a speaker, I'm an entrepreneur, I'm a writer, I'm a chef. Dan saya juga boleh bagi ceramah-ceramah agama, kuliah-kuliah maghrib, kuliah-kuliah subuh, bercakap tentang usahawanan dalam Islam, cakap tentang rahsia jutawan Islam Abdurrahman bin Auf. So saya tak pernah terfikir yang saya akan boleh buat lebih daripada 5 atau 6 pekerjaan at the same time. So I'm a chef, I'm also can teach English, I'm also a part-time teacher. So I have a alaya.com, jmc.com language and learning center. So sky is the limit. So kalau kita berniaga, okay, so peluang kita, kebolehan kita untuk membuktikan kebolehan kita amat luas. So that's the beauty of doing your own business. So sky is the limit. That's point number 11. Point number 12 adalah kita lebih yakin Allah itu pemberi rezeki. Kalau kita makan gaji, kita tak rasa yang Allah itu pemberi rezeki. Ini saya bercakap tentang pengalaman saya. Sebab bila kita makan gaji, kita akan dapat gaji kita setiap hujung bulan. Dan kita tak rasa yang Allah itu pemberi rezeki. Dan itu sebab saya tak pernah buat solat duha semasa saya bekerja. So kita tahu cukup bulan, sebelum 30 hari bulan, kita akan pergi ke ATM, cucuk kad ATM kita dan duit keluar.
Dan kita tak nampak peranan Allah sebagai pemberi rezeki. Tetapi bila saya dah berniaga sendiri, siapa majikan saya? Siapa yang bayar gaji saya? Baru saya sedari bahawa the ultimate of our provisions provider is Allah SWT. So kita kena yakin, lebih yakin. Bila kita berniaga, kita tak yakin bukannya manusia yang memberi kita rezeki, tetapi Allah yang sifatnya Ar-Razak, pemberi rezeki. Allah lah yang pemberi rezeki. So who is my employer? My employer is Allah SWT. So if I take care of Allah SWT, it's like I'm taking care of my employer. So when I do goods to Allah, when I please Allah, Allah will please me, then He will give me my provision. So saya amat yakin sekarang ni yang Allah itu adalah pemberi rezeki, bukannya manusia. Dan kita, bila kita yakin Allah itu pemberi rezeki, kita tak membodek orang, kita tak mengampu orang, kita tak menggunakan kabel. Kita yakin, keyakinan kita amat tinggi, yang pemberi rezeki adalah Allah SWT. Saya tak main kabel, saya tak main kroni, saya tak rasuah orang. Saya berniaga secara ikhlas, telus, jujur, amanah. Sebab kerana saya yakin Allah pemberi rezeki, bukan manusia. Not even PM. Okay. So saya orang yang tak suka membodek, dan saya tak suka mengampu. That's one of the main reason why I quit my job. Terlalu banyak sekarang ni office environment, orang-orang yang mengampu untuk jawatan. For me, orang yang mengampu ni, they are very high in very low self-esteem and very high inferiority complex. Dia tak yakin pada diri dia. Itu sebab dia. Dan dia tak yakin Allah pemberi rezeki. Itu sebab dia suka mengampu dan suka membodek. Okay, that's point number 12. So point number 13 is kita lebih dekat kepada Allah. Seperti yang saya katakan tadi, saya dah bekerja selama 20 tahun makan gaji. Saya tak pernah melakukan solat duha. Tapi setelah saya berniaga, amalan saya di waktu pagi sebelum saya keluar bekerja mencari rezeki, saya tidak akan terlepas atau meninggalkan solat sunat duha walaupun 2 rakaat. Okay. So saya banyak buat solat duha, bersolat jemaah, solat jemaah di masjid, bersedekah dan kuat bertawakal. Jadi we are getting closer to Allah bila kita berniaga. So that's the beauty of doing business. Bukannya berniaga makin jauh daripada Allah, tapi ramai di kalangan kita bila berniaga jauh daripada Allah. Solat tak jaga. Ramai peniaga-peniaga pasar malam minta maaf cakap. Dan survei telah dibuat oleh sebuah universiti. 80% peniaga-peniaga, terutamanya peniaga pasar malam, tidak menjaga solat, terutamanya solat 5 waktu sehari semalam. So kita berniaga adalah untuk kita dekatkan diri kepada Allah dengan bersolat duha, dengan solat malam, bertawakal, bersedekah, berzakat, berinfak, berwakaf. Jadi dengan berniaga sebenarnya kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu tujuan kita berniaga. Itu kelebihan kita berniaga. Bukannya kita berniaga kita jauh daripada Allah. Itu poin yang ke-13. Poin yang ke-14 adalah saya tidak suka berhutang. Setelah saya mengalami peristiwa jatuh bankrupt pada 2011 dan keluar daripada bankrupt 26 bulan 12 2012, hanya setahun 3 bulan. Dan apa pelajaran yang saya dapat bila saya jatuh bankrupt? Saya tak suka berhutang dan saya hanya membayar cash. Dan sekarang ni saya, kebanyakan barang yang saya beli adalah cash, adalah secara tunai. Dan sekarang saya tidak ada mempunyai kredit card. Dulu saya ada mempunyai kredit card sebanyak 7 kredit card. Tapi sekarang saya tidak mempunyai satu pun kredit card. Saya hanya mempunyai 2 debit card, Bank Islamik dan Bank Islam. So saya tak suka berhutang sebab saya takut yang saya tak mampu nak bayar hutang. Dan itulah kelebihan kita
bila kita berniaga. Sebab kita tak tahu pendapatan kita. Pendapatan kita tak tetap. Ada kerja, ada gaji. Tak ada kerja, tak ada gaji. Terutamanya zaman pandemik sekarang ni. Berapa ramai orang stres kerana hilang kerja. Kenapa stres? Hilang kerja. Sebab hutang. Bekerja kerana nak berhutang. Banyak nak bayar pinjaman perumahan, pinjaman kereta, kad kredit, personal loan. Itu sebab ramai orang stres. Orang bekerja makan gaji, dia suka berhutang. Sebab dia yakin tiap-tiap bulan dia akan dapat gaji. Dan dia mempunyai saving yang amat kurang. Not even up to 3 months of their expenses. Ini pengalaman saya. Saya mempunyai saving yang amat rendah. Terutama selepas saya berkahwin. Komitmennya amat tinggi. So, bila kita makan gaji, kita yakin tiap-tiap bulan kita dapat gaji. Dan kita akan suka berhutang. Dan bila kita berhutang, bila kita kehilangan kerja, dan kita tak mampu nak bayar kita hutang, nak bayar hutang kita, itu sebab kita stres. Okay? So, itu sebab saya suka berniaga. Sebab dengan berniaga, saya tidak suka berhutang. Okay? So, rakyat Malaysia suka berhutang. Okay? Dan hutang household debts of Malaysians is equivalent to 1.1 trillion. Majoriti rakyat Malaysia suka berhutang. Dan lagi satu saya nak berkongsi, jangan terlibat dalam sistem kewangan riba. Kalau anda ingin berjaya, kelebihan berniaga, jangan terlibat dalam sistem riba. Sebab riba akan menjahanamkan perniagaan anda. Dan berapa ramai hari ini, termasuk AirAsia, yang terlibat dalam mana-mana company yang terlibat dalam sistem riba akan musnah dan tersungkur kerana terpaksa membayar hutang yang tinggi dengan kadar faedah yang tinggi. Okay? So, jangan suka berhutang. Dan kelebihan berniaga adalah kita tidak suka berhutang. Jangan mudah nak buat pinjaman. Okay? Dan hanya membayar cash setiap urusan perniagaan kita. Itu sebab saya dulu tertipu. Saya ingatkan, bila kita pakai kredit card, kita orang kaya. Itu adalah perception yang salah. It's a wrong perception. Persepsi yang salah. The right perception is you pay with a debit card, not a credit card. So, because when you pay a credit card, you are using bank's money. But when you pay your debit with your debit card, you paying with your own money. So, you bayar, sebenarnya orang yang bayar tunai lebih kaya daripada orang yang membayar menggunakan credit card. Okay, you have to get your perception right. Okay, so you don't get misled with the marketing of the credit card companies. Okay, so point ke-15 ialah kita lebih kreatif dan inovatif. Kita banyak berfikir, banyak memikirkan macam mana kita nak meningkatkan jualan perniagaan kita. Bagaimana kita nak mencipta produk kita. Bagaimana kita nak mereka bentuk konsep kedai kita. Macam saya, konsep halal mat saya adalah smart and great concept. So, kita come up with the box. We don't want to use plastic bag anymore. We are more environmental friendly. So, kita kreatif, sentiasa mengeluarkan idea-idea baru untuk memajukan perniagaan kita. So, dengan berniaga, kelebihan berniaga adalah kita lebih kreatif dan inovatif. Okay? So, that point number 16, kita selalu sihat dan jarang sakit. So, that's the beauty of doing your own business. Dulu masa saya makan gaji, tiap-tiap bulan saya akan MC. Sebab saya stres. Sebab terlalu banyak kerja, bos yang suka menekan dan bos yang tak menghargai kerja kita, ambil kredit kerja kita, apa yang baik semua ke dia, kepada dia pergi, apa yang tak baik kita yang kena tanggung. So, tiap-tiap bulan saya akan MC sebab saya stres. I'm having a stress problem. But now, since I'm doing my own business,
I'm always fit. I'm doing very well. I'm very well. I'm taking care of my health. If, jarang sakit. Sebulan pun now is already end of July 2021. Yeah. So far as I can remember, saya tak pernah demam, jarang sesama, jarang migraine. I can sleep very well. So mungkin masa sekali selepas puasa, saya nak puasa 6, saya tak boleh. I was down for 1 day. Tapi other than that, I'm always in a good condition of health. Okay? So bila kita berniaga, kelebihan adalah kita selalu sihat, kita jarang sakit. Okay? That's point number 16. Point number 17, kehidupan kita lebih menarik. Kita berjumpa macam orang dari segi perangai, ragam, dan kita punya ramai kenalan. Kalau saya naik motor, saya setiap pagi saya meronda Kampung Sri Damai, Jaya Gading, ramai orang yang mengenali saya. Tokek yang menanam jambu batu, dulu saya tak kenal dia. Kalau saya tak berniaga, saya tak ada peluang untuk berkenalan dengan beliau. Nama dia Encik Rusti, mempunyai kebun jambu batu, hybrid Taiwan, yang kuat, high quality. So saya ramai kenal orang, ramai orang kenal saya. Saya mempunyai ramai kenalan, baik terdiri daripada orang Cina, orang India, orang Melayu. So my life is going very interesting. Dengan berniaga, kita mempunyai a group of people. Saya kenal supervisor Alpha Indah, saya kenal supervisor Pantai Selamat. So I know a lot of people. So government people, government agencies, cabinet NHP, so kehidupan saya berniaga amat menarik. I'm very blessed. I'm very honored. I'm very grateful. I'm so happy doing a business because kehidupan saya amat menarik. Yang ke-18, kita menjadi orang yang bijak. Kita bijak menguruskan keuangan kita, kita bijak menguruskan perniagaan kita, kita sentiasa berfikir, we become a smart and wiser person. Bijak menguruskan keuangan. Kalau dulu saya pergi ke Kuala Lumpur, bila saya makan gaji, saya tak pernah terfikir macam mana saya nak kurangkan kos saya untuk pergi ke Kuala Lumpur, balik ke Kuala Lumpur. Bila kita travel, saya bawa, kita tak pernah pun terfikir nak bawa produk-produk daripada Kuantan pergi ke KL, jual di KL kepada rakan-rakan sejawat untuk mengurangkan kos kita, kos minyak kita, tol kita. Saya tak pernah terfikir pun. Tetapi semenjak saya berniaga, setiap kali saya pergi ke Kuala Lumpur ataupun saya pergi ke Johor, saya akan fikirkan macam mana saya nak mengurangkan kos perbelanjaan perjalanan saya ke Kuala Lumpur ataupun ke JB. So saya akan bawa produk-produk daripada Johor, saya akan daripada Kuantan, bawa ke Johor, dan saya bawa balik bawang goreng mak mentua saya. Saya pergi ke KL, bawa produk-produk daripada Kuantan, puding raja, Farah Kitchen salted egg, saya bawa ke KL. Dan barang-barang KL saya bawa balik ke Kuantan. So that's how I reduce my cost. So kita menjadi orang yang bijak dari segi kewangan. Itu sebab orang Cina ramai berniaga dan they are very good in financial management. Okay? Kita ramai yang bekerja makan gaji. So we are not smart. Okay? So dengan bekerja, dengan berniaga sendiri akan menjadikan kita seorang yang bijak. Itu adalah point nombor 18. Point nombor 19, menjadi orang yang berani. Orang yang berani mencuba. Kalau anda takut gagal, kalau anda seorang yang penakut, lebih baik anda jangan berniaga. So mesti menjadi orang yang berani. Berani mencuba sesuatu yang baru. You must have a guts to do things. Okay?
yakin dengan kebolehan. Saya menjadi seorang yang berani. Ramai kita menjadi seorang yang penakut. Ramai orang Melayu ditakut-takutkan dengan hantu. Orang Melayu suka sangat tengok cerita hantu. Itu sebab ramai orang Melayu jadi penakut. Saya tak suka tengok cerita hantu. Dan saya menjadi seorang yang berani. Okay. Kita ada Allah, apa kita nak takut? Allah sebut dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Bila kamu dah berusaha, berazam, bekerja keras, bertekad, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tadi saya baru baca surah Ali Imran ayat 159. Dan bila Allah menolong kamu, tak ada siapa yang akan mendapat mengalahkan kamu. Surah Ali Imran adalah surah yang motivasi yang selalu saya baca untuk menguatkan diri saya, semangat saya untuk terus berani dengan pertolongan Allah SWT. So, poin ke-19, dengan berniaga menjadikan kita seorang yang berani. Poin yang ke-20 adalah orang yang tidak suka mengharapkan bantuan. Ramai pelanggan kita, ramai peniaga kita, terutamanya kalangan orang Melayu, sukakan bantuan. Macam mana kita nak berniaga kalau kita suka kepada bantuan? Orang yang berniaga adalah seorang yang berdikari. Ar-Rahman bin Auf ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi' bila Nabi menemukan, Nabi is very smart person, matchmaking. So Nabi menemukan usahawan dengan usahawan. So Sa'ad bin Rabi' adalah usahawan di Madinah. So bila Sa'ad bin Rabi' memberikan separuh harta beliau untuk menjadi modal perniagaan kepada Ar-Rahman bin Auf, Ar-Rahman bin Auf menolak dengan cara yang baik. Sebab seorang peniaga, dia bukan suka kepada bantuan, terutamanya bantuan modal sebelum memulakan perniagaan. Modal kita adalah diri kita, kemampuan kita, kebolehan kita. Tuhan, tulang 4 kerat yang Allah beri dengan 2 tangan, 2 kaki, itulah modal kita. Jangan mudah sangat nak mengharapkan bantuan. Orang Melayu terlalu mengharapkan bantuan kerajaan. Itu sebab orang Melayu gagal dalam perniagaan. Terlalu mengharapkan bantuan. Orang yang berjaya, dia tak suka pada bantuan. Dia suka berdikari. Okay? Poin yang terakhir adalah perniagaan boleh diwarisi. So, kalau kita makan gaji, walaupun jawatan kita CEO, kita tak boleh beri kepada anak kita. Kita tak boleh nak pass down to our kids. Tetapi kelebihan berniaga ialah kita boleh menyerahkan perniagaan kita kepada anak-anak kita. There are so many businesses like Genting, Tanchong, Motors. They are now second generation, third generations of the business. So itulah kecantikan kelebihan berniaga yang tidak ada kalau kita makan gaji atau bekerja dengan orang. Kelebihan berniaga adalah perniagaan kita boleh diwarisi, diteruskan oleh anak-anak kita untuk meneruskan legasi kita, untuk mencapai wawasan, our vision and mission. So, lengkap apa yang saya janjikan, 21 kelebihan berniaga, part 2, semalam part 1. So hari ini kita dah selesai 21 poin kelebihan berniaga. So pada saya, terlalu banyak kelebihan dengan berniaga daripada makan gaji. Kita menjadi orang yang tawaduk, orang yang suka bersedekah, orang yang suka buat kebaikan. Dan Allah menyebut dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134 yang bermaksud Allah menyayangi orang-orang yang berbuat kebaikan. So terlalu banyak kelebihan, bukan hanya sekadar 21, lebih daripada 21 kelebihan berniaga. So saya galakkan anda di luar sana yang kehilangan kerja ataupun telah diberhentikan kerja, terutamanya airline industry, tourism industry, saya galakkan anda berniaga. Terlalu banyak kelebihan berniaga dan seronoknya berniaga. Tetapi nak seronok berniaga mesti ada ilmu yang betul, terutamanya ilmu agama, ilmu yang mengenal Allah. Okay?
saya sudahi 21 Kelebihan Berniaga Part 2 ini. I wish you all the best. So please become a business people. Try to quit your job. Try to reduce your commitment before you joining a business. So have a blessed day, have a beautiful day, have a productive day, and sebarkan kebaikan dan sentiasa berkasih sayang. Sebab Allah mencintai orang-orang yang berkasih sayang. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.